Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilman, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi kita syukur pada Allah diberikan kesempatan. Jadi insya-Allah pada petang ni sebenarnya dalam perjalanan menuju ke Melaka untuk sama-sama untuk pergi ke Rimbunan Kasih lah. InsyaAllah esok kita akan ada satu program untuk nak melawat, menziarah sahabat-sahabat kita daripada Melaka. Mungkin ada beberapa orang sahabat-sahabat kita lah yang akan kita ziarah esok, InsyaAllah, dalam rangka kita untuk mewujudkan satu budaya ziarah menziarahi antara satu sama lain, InsyaAllah. So besok kita akan ada satu program ziarah. Jadi bagi mereka yang mahu bersama-sama boleh join lah, datang ke Rimbunan Kasih pagi InsyaAllah dalam pukul mungkin dalam pukul 8 ke gitu mula kumpul. Baik, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya baru balik daripada menziarahi saudara, keluarga, pak saudara lah yang baru meninggal dunia semalam. Pagi tadi kita ziarah, kita tak sempat nak pergi semalam. Jadi Allah izin semua dah selesai. Cuma sekadar ingin berkongsi sedikit lah dalam masa seminit dua ni, tak lama ni, sebab nak berhenti sekejap je, nak hilangkan kantuk lah, minum air sikit. InsyaAllah kita merasakan bahawa kita melihat bagaimana keadaan hidup ini. Hidup ini sebenarnya adalah merupakan satu yang bersifat sementara. Dan kita melihat bila saya ziarah tu, saya perhati, saya tengok kawan-kawan yang ada, saudara-saudara yang ada di rumah pak cik tu, bagaimana keadaan pada hari ziarah tadi lah, keadaan sedih, masing-masing teringat, terutamanya isterinya, zaujahnya, yang merasakan kehilangan suaminya lah. Dia akan merasakan kehilangan suaminya yang telah hidup bersama-sama puluhan tahun. Jadi itulah sekarang ni sebagai satu peringatan bila melihat apa yang ada. Saya teringatlah masa saya kecil-kecil dulu pernah datang rumah pak saudara ni, masa saya sebelum ni datang melihat bagaimana rumah tu daripada satu peringkat dibesarkan. Jadi rumah di Felda. Jadi Alhamdulillah bila tengok balik bagaimana tengok rumah ada tapi tuannya dah tak ada. Tuannya dah pergi pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah kita melihat keadaan yang ada di sekitarnya, pokok yang ditanam, pokok-pokok yang ditanam dan sebagainya. Jadi itulah kita nak sama-sama ambil kesempatan, peluang untuk sama mengingatkan diri kita pada hari ini, sesungguhnya apa sahaja pun yang ada pada kita, semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan semuanya, tidak ada satu pun yang akan kekal. Kalau sama ada kita meninggalkan harta kita itu lebih dahulu, ataupun mungkin harta itu akan habis meninggalkan kita. Jadi ini satu perkara yang benar, perkara yang benar dan perkara yang akan berlaku pada semua orang lah. Cuma masanya tu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah mungkin malam ini saya akan cuba membincangkan sedikit lah berkenaan tajuk kita, kehidupan dan juga persiapan. InsyaAllah mungkin bila saya dah sampai kat sana, mungkin lewat-lewat sikit lah, agaknya 9.30, sebab ni pun kena bekerja. Ada sahabat-sahabat yang dah ada di RK menunggu, kerana kami ada perbincangan lah di RK ni. Jadi kita berhajatlah doa pada semua. Jadi saya nak simpulkan di sini dengan keadaan yang ringkas ni. Sungguh-sungguhnya hidup kita ni kita amat memerlukan kepada bekalan, dan bekalan yang terbaik ialah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi takwa ni apa? Takwa ni
dia bila kita merasai kebesaran Allah dan kita merasai kita tidak boleh terlepas daripada Allah, dan kita pun mula beramal dengan amalan-amalan tu. Sebab tu sekadar sedikit nak sebut sini, bila kita membaca dalam bila berlaku dua keadaan dalam hidup kita ini, maka kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Yang terbaik. Kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Yang pertama sekali, apabila kita kenal Allah dan kemudian kita pun minta kepada Allah, kan? Ataupun kita berazam dengan sepenuhnya bahawa kita ingin memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Maknanya bila dalam hati kita, fikiran kita, semua kehidupan kita ni, dan kita merasai dalam hati kita, kita berfikir dalam akal kita, dan anggota badan fizikal kita ni melaksanakan, iaitu untuk kita menjadikan segalanya tu ibadah kepada Allah. Maka itu yang terbaik. Itu sifat yang pertama. Jadi kita bekalan kita untuk takwa, untuk berjumpa Allah ni ialah kita menjadikan semua hidup kita ni ibadah. Tak ada satu pun maksiat. Semua ibadah. Jadi bila kita berada dalam keadaan itu, maka barulah kita memahami hakikat iyyaka na'budu. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Iyyaka na'bud. Hanya pada Engkau lah kami mengabdikan ni. Jadi sifat setelah seorang itu kenal Allah, setelah seorang itu berada dalam keadaan Islam, beriman, maka sifat nombor satu yang terbaik, kita dua sifat ni terbaik lah. Yang pertama sekali ialah kita nak jadikan seluruh hidup kita nak ibadah. Iyyaka na'bud, beribadah. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Hanya kepada Engkau lah kami mengabdikan diri. Ini kira terbaik. Senyum kita, tangis kita, suka kita, sedih kita, kekuatan kita, kelemahan kita, sihat kita, sakit kita, dalam keadaan apa sahaja pun kita nak beribadah kepada Allah. Ini adalah satu sifat yang kita kata yang terbaik lah. Gitu. Segala dia ibadah aja, bukan kerana yang lain. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, iaitu kita menyedari kelemahan kita. Kita menyedari kita ni hamba. Kita menyedari kita ni tak ada kekuatan. Kita lemah, kita sakit, kita miskin, kita tak kuat, kita terbatas, kita dhaif, sebagainya. Bila kita merasai diri kita dhaif, wa iyyaka nasta'in, dan hanya pada Engkau lah kami minta pertolongan. Jadi walaupun kita boleh beribadah, walaupun kita boleh sembahyang, puasa, walaupun kita boleh bekerja, beramal, walaupun kita boleh berdakwah, bertarbiyah, berjihad, tetapi kita sebenarnya tak boleh melakukan tanpa hidayah Allah, tanpa taufik Allah, dan tanpa perkara yang kita gambarkan sebagai pertolongan Allah. Maka sifat yang kedua yang terbaik ni, dua sifat terbaik lah, dua sifat terbaik kita nak untuk prepare diri kita ni, nak takwa tadi. Yang kedua ni ialah kita merasakan rendah diri pada Allah, merasakan kita perlukan pertolongan Allah, merasakan kita amat lemah, melainkan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesihatan, Allah berikan kemampuan. Jadi ini sifat rendah diri. Sebab tu bila kita membaca dalam surah Al-Fatihah tu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami menyembah. Maka sifat yang kita, bila kita membaca ayat itu, sifat kita, perasaan kita, pemikiran kita hanya nak ibadah aja. Ya Allah, aku hidup ni hanya nak berubudiah pada Engkau aja, macam itu. Jadi ini sifat orang yang ada mencari bekalan, barulah dia jadi orang yang sentiasa beribadah. Beribadah ni bukan sembahyang aja, semua sekali, makan, minum, kan, berkawan, berkahwin,
kan, bermain, bekerja, belajar, semua sekali. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Maknanya bila kita baca tu ayat tu, iyyaka nasta'in, perasaan kita rendah diri, pemikiran kita rendah, tawaduk pada Allah, rendah diri. Dan aku tak boleh beribadah pada engkau ya Allah melainkan dengan hidayahmu, melainkan taufikmu, melainkan dengan inayahmu, melainkan dengan rahmatmu, melainkan dengan barakahmu, melainkan dengan pertolonganmu, nusrah, melainkan dengan ma'unah dan karamahmu. Wa iyyaka nasta'in, kita rendah diri sangat, sebab kita tak boleh nak buat apa-apa melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi bila dua sifat ini ada, maka barulah segala yang kita lakukan itu, perkara yang kita lakukan itu sebenarnya adalah bekalan. Dan di sinilah pertolongan Allah akan datang. Di sinilah pertolongan Allah akan datang. Jadi sebab tu bila kita baca suratul Fatihah ni, dia ada banyak bekalan, pertolongan Allah akan datang bila ada dua benda ni. Asas. Yang pertama sekali, kita nak ibadah pada Allah, nak beribadah pada Allah. Ibadah ni maknanya seluruh hidup kita ni adalah ubudiyah lillahi wahdah. Seluruh hidup kita ni adalah merupakan pengabdian diri kita pada Allah. Ya Allah, aku nak jadikan semua hidup aku ni sebagai ibadah. Mata melihat yang Allah perintah, menjauh yang Allah larang. Telinga mendengar yang Allah perintah, menjauhkan yang Allah larang. Lidah bercakap benda yang Allah perintah, menjauhi benda yang Allah larang. Ini ibadah. Kemudian yang kedua, apabila kita tahu nak ibadah ni tak boleh tanpa pertolongan Allah, hidayah daripada Allah, ilmu daripada Allah, taufik, kekuatan daripada Allah, tanpa ada barakah dan rahmat daripada Allah, maka wa iyyaka nasta'in, ya Allah, aku nak ibadah pada engkau ya Allah, aku nak berjuang pada jalan kau ya Allah, aku nak buat benda yang kau redha ya Allah, tapi aku tak mampu, tolonglah aku. Jadi maknanya yang kedua ni bukan sahaja kita nak beribadah, tapi kita nak minta pada Allah kekuatan, minta pada Allah kemampuan. Minta pada Allah maknanya bukan saja kita kata saya nak buat ni, saya nak buat tu, saya nak berjihad, saya nak berdakwah, saya nak tarbiyah, tapi kita kena minta pada Allah. Sebab kita tak akan mampu nak buat. Ni dua sifat yang siapa yang ada, orang beriman ni, yang bertakwa ni, dia semua tu, bila siapa ada dua sifat ni, dua sifat yang terbaik. Maknanya hidup hanya nak ibadah, dan nak ibadah tak mampu nak buat, minta pada Allah. Jadi di situlah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Tapi kalau kita tidak berniat untuk beribadah pada Allah, dan kita tak berniat pula nak minta pertolongan Allah, nak buat nak ibadah tadi, maka kita terkeluar daripada perhambaan kepada Allah. Terkeluar. Kita rasa kita kuat, kita rasa kita baik, kita rasa kitalah yang lebih hebat. Kita rasa kita sembahyang tu kitalah yang sembahyang. Kita rasa kitalah yang bersedekah, harta kitalah yang punya, hidup ni kita yang punya. Jadi bila kita rasa macam itu, maka kita akan menjadi orang yang tidak mendapat pertolongan Allah. Kita akan menjadi orang yang terputus. Jadi sebab itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, dua kalimah ni dua kalimah yang terbaik jika kita betul-betul menghayatinya dan mengamalkannya. Maka bila kita boleh mengamalkan ini, insya-Allah hidup kita walaupun penuh kekurangan, kelemahan, tapi itulah amalan yang terbaik. Apa dia? Kita nak jadi hamba Allah dan kita minta tolong Allah. Ya Allah, tolonglah aku nak jadi hamba Engkau ya Allah. Macam tu. Jadi bila kita tengok balik hidup kita ni kan, maka hidup kita ni sebenarnya tak ada apa nilai melainkan jadi hamba Allah. Kalau kita tak jadi hamba Allah ni, hebat macam mana pun, rumah kita hebat rumah, kita akan tinggalkan rumah tu. Kereta kita hebat, kita akan tinggalkan kereta tu. Suami kita hebat, kita akan tinggalkan suami tu. Suami mati ke, kita mati ke,
Isteri kita hebat, isteri kita pun kita akan tinggalkan. Jadi apa sahaja yang ada di dunia ni yang kita rasa kita sayang, kita dekat dengan kita rasa kehebatannya tadi, tak ada satu pun bermanfaat, melainkan semua tu terikat dengan ubudiyah, dengan ibadah kepada Allah. Jadi sebab tu kita kena hayati dua perkara ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah, hanya kepada Engkau lah ya Allah yang kami nak beribadah, yang aku nak beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah aku minta pertolongan. Jadi bila kata wa iyyaka nasta'in, apa maksud wa iyyaka nasta'in ni dalam hidup kita? Kita kena rendahkan diri kita kena rendahkan segala apa yang ada ego kita tu. Kita rasa ego, rasa tinggi, rasa berat, besar, rasa hebat. Rendahkan semua tu. Kita serahkan pada Allah. Ya Allah, aku tak mampu nak beribadah pada Engkau, melainkan Engkau lah yang memberi kekuatan. Jadi kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu bila kita baca suratul Fatihah, yang kita baca dalam solat-solat kita tu, kita baca dalam keadaan rendah diri. Perasaan kita rendah diri. Kenapa rendah diri? Rendah diri kerana kita rasa Allah yang maha hebat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya kepada Engkau segala pujian. Segala pujian hanya milik Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah yang Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Semua puji Allah. Lepas puji Allah tu, lepas puji Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin puji Allah juga, iaitu kita menyatakan Allah lah pemilik, Allah lah penguasa kepada Yaumiddin, hari kiamat, hari-hari akhirat nanti. Lepas daripada kita puji Allah tadi, maka kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ni maknanya hanya kepada Engkau lah aku beribadah. Ya Allah, aku berjanji, aku berikrar dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku hanya mahu berubudiyah, mentauhidkan Kau sahaja. Ini maksud mentauhidkan Allah. Kita hanya meletakkan hidup kita ni untuk ibadah pada Allah sahaja. Ini amalan terbaik. Maknanya apa yang aku buat semuanya ibadah pada Allah. Dalam rangka nak dapat redha Allah, maka kita lakukan mengikut apa yang Quran suruh, apa yang hadis suruh. Macam itu. Jadi lepas tu nak buat pula, kita bukan buat dengan sebab kita rasa kita nak ibadah, kita ni terror, tak. Kita rasa kita perlukan pertolongan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi bila minta pertolongan, dia bukan kata doa macam itu, tak. Rendah diri, rasa tawaduk kepada Allah, rendah diri, rasa tadaruk. Tadaruk ni kita rasa memerlukan Allah. Kita nak minum pun, kalau Allah tak izin, tak boleh minum, tak dapat. Ni ada orang belanja, tunjuk sikit lah. Ada orang belanja cendol durian, nampak? Cendol durian. Rehat sekejap, ngantuk-ngantuk ni. Ada yang belanja cendol durian sementara. Sebab apa? Tunjuk ni sebab ada tekak kering tengok ni. Ada tekak kering tengok. Jadi insya-Allah, apa pun kita lakukan, kita minta. Kita tak boleh nak minum ni, tak boleh minum melainkan Allah izin. Itulah insya-Allah, no. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu maknanya aku nak beribadah pada Engkau semua hidup aku ni. Ibadah ya Allah, ya Allah, itulah yang terbaik. Kemudian wa iyyaka nasta'in, aku nak minta tolong ya Allah. Rendahkan diri kita. Siapa yang ada dua sifat ini, maka insya-Allah dia akan menjadi orang yang terbaik, hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang terbaik. Kenapa? Kerana dua sifat ini akan menjadi sifat yang bukan saja dia jadi hamba Allah, tetapi dia juga akan mendapat pertolongan Allah. Jadi kita ingat kita jadi hamba Allah cukupkan sembahyang, tak. Sembahyang tu kita rasa pertolongan Allah. Tu insya-Allah secara ringkas lah, no. Sebab nak teruskan perjalanan ni, nak jauh lagi ni, nak pergi ke Melaka insya-Allah. Sahabat-sahabat kita dah tunggu lama dah dari tadi nak bermesyuarat. Jadi hajat doa lah, sebab kalau jalan tak gini, tak ada signal, dia berhenti sekejap. Sebab ingat nak buat sambil jalan, tapi Allah izin banyak tempat tak ada signal, so kita berhenti sekejap. Insya-Allah. Lepas tu nanti kita sambung malam ni insya-Allah, kalau ada rezeki malam ni kita sambung pukul 9.30 malam insya-Allah, nah. Tolong panjang-panjangkan, okey. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita akan doakan untuk semua insyaAllah. Okey, Assalamualaikum.